السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, syukur alhamdulillah kita dapat menyambung balik bacaan hadis yang berikutnya daripada kuliah yang lepas berhubung dengan larangan asabiyah ataupun ta'assub fanatik kepada perkauman. Bab yang berikutnya, ringkasan daripada apa yang telah kita huraikan dalam hadis-hadis yang selepas itu, menyatakan di sana ada pengecualian. Asalnya kita tak boleh bersikap asabiyah, perkauman, fanatik, ta'assub. Kemudian ada pengecualian, yakni sekiranya kita ta'assub ataupun kita tolong-menolong sesama kaum, bangsa, tanpa menzalimi atau mengambil hak orang lain, itu dibenarkan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari berhubung dengan suatu kaum yang digelar atau dipanggil Al-Ash'ari. Mereka ini daripada kabilah, bangsa ataupun kaum Asy'ariyin, yang mana Nabi SAW memuji sikap dan sifat mereka. Apa yang mereka lakukan? Dalam hadis dinyatakan bahawa apabila berlakunya krisis makanan disebabkan oleh perang, kemarau dan sebagainya, tak cukup di antara mereka itu, maka golongan Asy'ariyin mengumpul makanan sesama mereka dan mengagihkan, membahagi-bahagikan sesama mereka. Maknanya ini sifat perkauman lah juga, kan? Mengutip, mengumpul barang-barangan, makanan di antara mereka dan mengagih-agihkannya juga sesama mereka, yakni tidak melibatkan pihak lain, tak beri pada orang lain. Nabi melihat apa yang dilakukan oleh mereka itu dan Nabi memuji. Artinya Nabi mengakui perbuatan itu boleh. Nabi kata bagus, mereka daripada aku dan aku daripada mereka. Ini menunjukkan kalau ada sifat tersebut, yakni mengutamakan, mendahulukan, menjaga kebajikan sesama kaum tanpa mengambil dan menzalimi kaum yang lain, itu tidak dianggap asabiyah yang tercela. Seperti yang disebut dalam hadis yang kita baca, kalau menolong saudaranya yang dizalimi, dia tengok ada orang dia, bangsa dia, kaum dia, satu klan, satu kabilah dengan dia, dia pergi tolong, dan orang itu memang wajar ditolong, bukan tolong kerana kawan tu salah, tapi kerana kawan tu dizalimi. Dia tengok orang dia, kan, dia pun pergi tolong. Maka Nabi SAW memuji dan membenarkan tindakan tersebut.
Berikutnya, selepas daripada kita membincangkan tentang asabiyah, kita masuk kepada hadis yang berikutnya, iaitu bab boykot atau memulaukan saudara sesama Muslim. Di sana ada larangan. Nabi mengharamkan ataupun Nabi melarang untuk kita memboikot atau memulaukan saudara kita lebih daripada 3 hari dalam urusan duniawi. Kan ada berkelahi sikit, bertengkar sikit, ada berselisih sikit, kita pun pulau, boikot. Nabi kata la yahillu, tidak halal. Maksud tak halal tu haram lah untuk seseorang itu menghajar, memulaukan saudaranya lebih daripada 3 hari. Itu Nabi kata, seseorang yang apabila bertemu dengan saudaranya, dia berpaling daripada melihat muka, dia tak mau tengok, dia tak nak bertegur sapa, tak boleh jika di dalam urusan dunia. Tetapi di sana ada hadis Nabi memboikot Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ada juga di kalangan kita sebut radhiyallahu anhu kerana dia sahabat. Dan akhirnya Allah Azza wa Jal membersihkan, yakni menerima taubat Ka'ab, dan Nabi menerima semula Ka'ab. Tapi lamalah juga, hampir 50 hari Nabi boikot, lebih daripada 3 hari. Ini menunjukkan kalau kita nak boikot, kita dah syarah dah hurai dah. Kalau kita boikot itu di atas alasan syar'i, yang ada sebab-sebab syarak. Boikot kerana kemaksiatan yang dia lakukan, boikot kerana kezaliman, kejahatan yang dia lakukan, maka hal itu dibolehkan. Sehingga bila? Sehingga dia kembali rujuk kepada kebenaran, balik bertaubat, maka ketika itu kita berkawan dengan dia baliklah. Dan ini menunjukkan bahawa kita membencinya bukan kerana kita membenci batang tubuhnya, tapi kita membenci perbuatan dia. Mudahnya tuan-tuan, dia begini. Apabila seseorang itu melakukan dosa, kita sebagai orang beriman wajib benci perbuatan dia tu. Contohnya, kita ambil dosa-dosa yang mudah faham lah. Kalau ada di kalangan rakan-rakan kita yang terlibat dengan dosa, mencuri ke, berjudi ke, minum arak ke, kita bencilah perbuatan tersebut, benci dosa tersebut. Tetapi kita tak membenci batang tubuh dia, diri dia tu kita tak benci. Artinya apa? Waktu dia tak minum arak, waktu dia tak berjudi, waktu dia tak buat jahat tu, kita berkawan macam biasa balik lah, kan? Tapi kalau nampak gaya dia dengan kita berkawan tu, dia makin teruk, kita nasihat, dia tak mau dengar, kita cuba nak perbetul, dia tak apa nak jalan, kita boikot dia. Dia tak bersepah, hang tak mau kawan dengan aku ni, aku tengok hang teruk, aku tegak pun tak mau jalan. Kalau hang nak berkawan balik, hang tinggal benda tu. Itu mungkin salah satu jalan untuk kita nak menginsafkan dia. Tapi janganlah kerana ada satu dua kesalahan dia, kita membenci batang tubuh dia, benci terus. Yang ni tak boleh lah. Berdasarkan kepada satu hadis yang mana di kalangan sahabat Nabi ada kaki botol, kaki minum kan, yang terkenal atau dikenali dengan himar. Dia ni suka minum arak, dan dibawa, ditangkap beberapa kali, dibawa, dia dapati dia minum arak, ada kesan arak pada janggut dia, maka Nabi sebat dia, Nabi ambil tindakan, pukul dia. Tapi ada di kalangan sahabat yang terlajak sikit, maki dia, laknat dia. Nabi larang. Nabi kata jangan laknat dia, jangan kamu bantu saudara, jangan kamu bantu syaitan. Maknanya jangan lebih pada hak dia. Nabi kata dia salah, ambil tindakan. Dalam hadis yang selalu kita baca, dia minum arak,
kita ambil tindakan, kita hukum, tapi jangan maki dia, jangan laknat dia, kerana sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ini menunjukkan Nabi SAW mengajar kita untuk adil lah. Artinya waktu dia salah tu, kita benci, tapi lepas daripada tu kita terima dia seperti biasa. Tapi kalau tengok perlu untuk kita boykot dia, pulau dia sebab nak bagi pengajaran, maka dalam hadis-hadis yang kita baca dibenarkan. Seperti ada di kalangan sahabat yang memulau, sahabat yang lain setahun, 6 bulan dan sebagainya, bergantung kepada keadaan si fulan tersebut. Boleh? Baik. Kita tengok hadis yang berikutnya pada muka surat 430, sambungan daripada tajuk berkaitan dengan memulaukan. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni selalu kita dengar dan selalu juga kita bincang. Tapi oleh kerana dia berulang, kita bacalah, kan? La tabaghadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kamu saling benci membenci. Tabaghadu, al-bughdu. Tabaghadu daripada tafa'ala. Artinya jangan saling, dia ada dua pihak. Jangan saling benci membenci. Lepas itu dia guna wazan tabaghadu. Jangan saling benci membenci. Hang benci aku benci hang. La tabaghadu. La di situ la jangan. Janganlah kamu saling benci membenci. Wala, dan janganlah tahasadu. Sama juga, tabaghadu, tahasadu. Janganlah kamu saling hasad. Janganlah hang dengki kat aku dengki kat hang. Jangan. Tapi Nabi kata apa? Wa kunu, dan jadilah oleh kamu ibadallah, sebagai hamba-hamba Allah, ikhwana, yang saling bersaudara. Hadirin mukminin, hadis ni ringkas dan selalulah kita dengar dan selalu dibincangkan. Hadis yang berkaitan dengan akhlak, sikap, perangai, mudah nak dengar tapi berat nak amal. Tabaghadu, benci atau dengki. Benci, tabaghadu al-bughdu, benci, wala tahasadu, hasad ni Nabi SAW sebut hal ini kerana inilah penyakit yang paling lama ada di kalangan manusia. Antaranya ada satu hadis Nabi SAW sebut daripada Az-Zubair Ibnul Awwam. Nabi kata, da'ba ilaikum al-umam qablakum. Nabi kata ada satu penyakit yang telah menyerang ilaikum, kepada kamu. Penyakit. Kalau ubat, dawa. Ada satu penyakit orang-orang dulu yang telah serang dan kena pada kamu. Maknanya penyakit ni penyakit umat-umat terdahulu. Penyakit yang sudah zaman berzaman berakar. Apa dia? Al-hasadu wal-baghdha. Ini penyakit yang tak hilang ditelan zaman. Iaitu kata Nabi, al-hasadu wal-baghdha, iaitu hasad dan benci. Jadi perangai duk lawan berdengki, perangai duk lawan hasad, duk lawan benci ni perangai lama dah, penyakit lama. Dia duk ada daripada dulu ni. Sekali lagi kita sebut pasal apa dia jadi lagu tu. Dia jadi berdengki, dia jadi berhasad, kan? Baik. Kemudian Nabi kata wal baghdha hiya al-haliqah. Adapun benci ni dia mencukur.
Dia mencukur. Nabi kata haliqatud din la haliqatus sya'run. Nabi kata sesungguhnya penyakit benci ni dia mencukur agama, dia bukan mencukur rambut. Apa maksud mencukur mencukur agama ni bukan mencukur rambut. Nabi kata walladhi nafsu Muhammad biyadih, demi jiwa nyawa Muhammad yang berada di tangannya, yakni demi Allah, la tu'minu, kamu tidak akan dianggap beriman, kamu tidak akan dianggap sebagai orang yang sempurna imannya, sehinggalah hatta tahabbu, sehinggalah kamu saling kasih mengasihi. Artinya orang yang benci ni iman dia bermasalah, iman dia cacat, iman dia rosak. Karena kata Nabi, seseorang itu dianggap sempurna imannya, dianggap benar imannya, sehinggalah dia saling cinta mencintai. Tahabu ialah lawan kepada tabaghadu. Cinta lawan dia benci. Kemudian Nabi SAW sebut, afala unabbiukum bi syai'in idza fa'altumuh tahabbtum. Maukah kamu aku beritahu suatu amalan, fa'altumuh, jika kamu melakukannya, tahabbtum, kamu akan saling kasih mengasihi, yakni hilang benci membenci tu. Apa dia? Absyus salam, bila jumpa orang kamu bagi salam. Jumpa orang bagi, pasal orang yang benci ni dia bagi salam tak? Kalau dia benci dia bagi salam, dia tak nak bagi salam lah, dia tuang lari. Dia tak nak tengok muka, dia belah macam tu lah, pasal dia benci. Saya tengok satu video tular masa pilihan raya negeri ke pilihan raya, pasal pilihan raya PRN 6 negeri kan, ada orang yang nak suar jabat tangan salam tu. Saya tak ingat video di mana. Kemudian orang tu dia tak mau salam, pasal berlainan berbeza parti politik ni. Dia nak suar, dia tak mau salam, berkelahi pada dia kalah lain, dia tak mau salam. Yang ni tuan-tuan memang Nabi tak bagi. Dia tak mau salam, dia tak suar tangan, dia tak mau tengok kawan tu. Pasal apa? Kawan tu calon parti lain. Kita dalam kehidupan ni tuan-tuan telah mendahului saya lebih lama, dah telah melihat rencam politik negara. Kemarin apa peristiwa besar yang berlaku kemarin? Bagi yang mengikuti, saya ni lama tak kuliah ni, saya baca berita banyak, tak ada nak kuliah. Berita apa kemarin? Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pergi mana? Tuan-tuan berat, berita tak baca. Pergi Rusila menziarahi Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Demikian politik. Ulahlah song-song sikit. Sekejap lagi beda nak minum bagi, ulahlah tajuk saya bagi dah. Benda duk jadi depan kita. Pilihan raya sebelum ni, Tun Mahathir pihak lain, Tok Guru pihak lain. Bertembung, arena politik biasalah. Lepas tu, masa tu Tun Guru Haji Hadi dengan PAS dengan UMNO. Muafakat Ummah ke apa muafakat Nasional bersatu padu, suap kek di PWTC. Ini fakta, bukan saya nak politik, fakta. Lepas tu ada krisis Pak UMNO dengan Pakatan Harapan pula sekarang ni. PAS dengan apa dia ni, tak tahu nak buh PN. Saya nak habaknya lagu tu lah. Yang di bawah-bawah ni pun tengoklah yang di atas, kan? Pi lawak di Rusila, kan? Merapatkan ukhuwah kita sebagai orang Islam. Tak kira apa parti pun, kalau orang nak berbaik, kita sukalah. Alhamdulillah.
Artinya apa? Baguslah. Bagus tak? Bagus. Tak mustahil. Yang kat bawah ni tak payah duk lajak lebih lah kan. Contoh duk ada di depan kita. Tapi alhamdulillah lah ni banyaklah kita pun dah buang dah sikap-sikap ta'assub. Dulu nak tengok pagar kala hijau pun tak boleh. Lah nak tengok kala apa? Bumbung kala biru pun tak boleh. Ni sehari dua ni lagi terkejut Datuk Seri Syahidan jadi apa? Apa dia pelantik apa? Apa dia? AJK PAS pusat. Terkejut orang boleh. Siapa tak kenal Datuk Seri Syahidan? Saya boleh kata lah ada hubungan sikit dia nak marah tang kan. Tapi tengok demikian orang kata tabiat manusia. Ijtihad politik ni ijtihad. Maksudnya dia melihat ada kebaikan maslahat. Itulah kan. Kita begitulah tuan-tuan bagi mai kuliah, maghrib pergi kuliah sudah kan. Takat tu sudah. Tuan-tuan pun masuk politik, masuk NGO kan. Dia sebab dalam hal dia nak berkelahi ni kadang-kadang dia melampau. Pasal tu Nabi kata ayatul munafiq thalatha. Ataupun sebahagian riwayat arba'. Tanda munafik itu ada 3 ataupun 4. Bercakap dia bohong, janji dia mungkir, apa lagi? Bagi amanah dia khianat. Satu lagi yang kita jangan duk ada. Nabi kata wa idza haddatha kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia bercakap dia bohong, dia buat janji dia mungkir, diberi amanah dia khianat. Satu lagi wa idza khasama fajara. Apabila dia berkelahi dia melampau. Apabila dia bermusuh, dia berbalah, dia melampau. Itu panggil munafik. Dia berkelahi dia bermusuh dia melampau. Ini panggil munafik. Sebab itu kita kadang-kadang dia berkelahi dengan kawan tu dia ungkit bepak dia kawan tu, tok wan kawan tu. Ui, sakan. Kan? Jangan. Hadirin mukminin. Baik. Okey, la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kita saling benci membenci dan janganlah kita saling hasad dengki sesama kita. Baik. Apa makna benci ni semua tuan-tuan tahulah benci ni. Apa makna dengki? Dengki ni pun selalu dah kita sebut, ringkasnya kita nak bagi tahu kata dia tak boleh melihat hasad ni. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Orang Melayu dia ambil dua-dua, hasad dengki. Kan? Hasad atau dengki ni dia tak boleh melihat, dia geram ataupun dia tak suka melihat nikmat yang ada pada orang lain. Dalam masa yang sama dia mengharapkan nikmat itu hilang. Dia ada 2-3 peringkat lah. Pertama, dia tak suka tengok nikmat. Dia tak suka kawan tu dapat nikmat lebih pada dia. Nikmat ni macam-macam. Nikmat harta, nikmat kesihatan, nikmat ilmu, nikmat apa. Dia tak suka. Betul tak? Dia tak suka. Pasal tu kita ni, tuan-tuan hadirin mukminin ni ada banyak orang tanya ni. Dia kata, nikmat ni boleh tak kita nak tunjuk ke orang? Tuan-tuan kadang-kadang ada nikmat kan, pergi bercuti mana-mana tangkap gambar, tu nikmat lah tu. Pergi bercuti dapat nikmat, apa, dapat kereta baru ke, dapat bini baru. Bini baru orang tak tunjuk kan. Dapat apa-apa nak habaq ke orang boleh tak? Ada nas ayat Quran kata boleh. Wa amma bi ni'mati rabb fahaddis. Dalam surah Ad-Duha yang kita selalu baca tu, Allah kata wa amma bi ni'matika. Apa sahaja nikmat yang Allah bagi dekat engkau, fahaddis. Cerita, bagi tahu. Dan Allah suka kita tunjuk nikmat yang kita ada ni. Dia dah cikgu, nampak kereta baru, alhamdulillah baru beli cash. Ni, kereta ni bukan gaduh buka pintu, kita pergi dia terbuka dah. Sakan cikgu. Saja beli nak bagi mudah main masjid, alhamdulillah. Nikmat lah tu. Kita pula
naik kereta. Kan? Kereta kita tak terbuka pintu, tapi nak start, tolak Ustaz. Kan? Jadi kita dengki tak? Mungkin kita dengki. Kan? Lagu itulah nikmat. Hadirin mukminin, sebahagian di kalangan para fuqaha dia ambil pula dalil-dalil yang lain. Dia kata kita jangan duk tayang sangat nikmat ni. Kita jangan duk tunjuk sangat nikmat ni. Kerana apa? Kerana dia boleh menimbulkan hasad. So saya dalam hal ni kita pertengahan. Kita tengok pada tujuan dia tunjuk. Mungkin kadang-kadang dia tunjuk tu sebagai tanda dia nak bersyukur. Kan? Dia nak kongsi tanpa dia ada unsur dia, tanpa dia ada unsur sombong. Sekali-sekala dia tunjuk okeylah. Sekali-sekala dia habaq okeylah, kan? Sebab dia nak habaq atas syukur, alhamdulillah ada rezeki tahun ni boleh pergi umrah, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tak ada naik kapal terbang tangkap dah, turut dalam kapal terbang pun tangkap dah, duk kira duk tangkap kapal bila yang dia pergi buat umrah, duk ida habaq. Kan? Ini saya nak memulakan pusingan yang pertama, boleh ikuti secara langsung. Saya baru habis pusingan yang pertama, saya nak masuk pusingan yang kedua. Berpada-pada. Kerana setiap mata yang memandang bukan semuanya redha. Lepas itu dia ada al-ain. Kan? Ain. Baik. So, pertama dia tak boleh tengok nikmat tu ada pada kita. Yang kedua, dia apa? Yang ni ekstrim. Dia berusaha. Dia bertindak. Bukan takat dia geram, bukan takat dia dengki lah. Dia ekstrim lagi. Dia bertindak untuk nikmat tu hilang. Dia akan buat sesuatu nak bagi nikmat tu hilang daripada kita. Yang ni haram. Yang ni kira berdosa. Kan? Dia buatlah sesuatu yang menyebabkan nikmat tu hilang pada kita. Dia bertindak. Yang ni yang berdosa. Dan penyakit ni tuan-tuan, dia bermula daripada makhluk yang dilaknat. Yang kita semua tahu nama dia apa? Iblis. Iblis ni contoh yang paling mudah. Pasal dia mula-mula dengki. Dia dengki pasal dia kena sujud pada Adam. Artinya dia nampak Adam tu lebih lah daripada dia. Pasal itu dia kata ana khairu minhu, aku ni lebih pada dia, bukan dia lebih pada aku. Jadi dia tak boleh tengok. Dia dengki pada Adam. Dengki tu menyebabkan dia engkar perintah Allah dan dia dilaknat, diusir keluar. Nampak? Kesan tu. Okey. Jadi siapa yang ada penyakit dengki ni, tuan-tuan pun fahamlah, dia mewarisi penyakit syaitan, iblis, laknatullah. Baik. Hadirin mukminin. Ringkasnya ada beberapa dengki yang boleh dilakukan. Apa dia? Yang ni yang dia sebut al-ghibtah. Ni pun selalu kita ulanglah. Al-ghibtah. Dia yang haramnya al-hasad. Yang bolehnya al-ghibtah. Apa dia al-ghibtah? Iaitu kita dengki dalam perkara yang baik, tapi dia payah nak dengki perkara baik ni. Kan? Macam baru ni orang pencen dapat 1,000, orang kerajaan dapat 2,000. Yang tak dapat, yang tak pencen, yang tak kerajaan, tak payah duk dengki. Kan? Tak payah duk kata apa. Kita rezeki kot lain. Nampak? Orang meniaga, dia tengok orang makan gaji, tengok mereka dapat 2,000. Yang dia untung 20-30 ribu sebelum ni, dia tak nampak. Kan? Jadi tak payah duk berdengki. Cuma Nabi kata la hasada illa fitnatain. Tak boleh dengki, haram, kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan. Satu orang yang Allah berikan kepadanya harta. Kamu tengok satu orang Allah bagi kat dia harta. Dia kaya lah, kita tak kaya. Kemudian dia menggunakan kekayaan itu pada jalan yang betul. Kamu nak dengki pada dia, boleh. Dan sahabat dengki dah. Sahabat dengki dah. Tuan-tuan baca kan hadis tu. Yang mereka mai dekat Nabi, ramai-ramai mereka kata zahaba ahlad duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka kata ya Rasulullah, habis dah orang kaya, ambil pahala habis, tak ada tinggal kat kami pun.
Zahaba ahlad duthur bil ujur. Orang kaya semua ambil habis pahala. Kami tak ada apa. Awak yusalluna kama nusalli. Depa semayang macam mana kami semayang. Artinya tang semayang, depa boleh semayang, kami boleh semayang. Orang kaya semayang, kita semayang. Kau tuan-tuan, aku nak semayang, tak boleh, duit tak ada. Oi, hang sakan. Hang tak apalah, bolehlah pergi semayang, duit banyak. Aku nak pergi semayang, aku nak duit tak ada. Tak tahu kalau masjid kena bayar. Lah payah tak nak pergi masjid pun kena bayar RM5. Tak ada RM5 tak boleh pergi. Tempat yang kena bayar celapak beratuk tak dan pintu buka. Masjid hok free ni siapa pun tak kelapak nak main. Itu je. Tak tahu depan tu hari sebut tak. Panggung wayang pantang ada filem baru lah. Beratuk kena bayar. Tempat kena bayar semua beratuk lah. Kan? Mungkin masjid kena tukar SOP pun kena bayar. Mungkin dengan kena bayar ni ramai-ramai. Awak masjid Seraya jual tiket. Pasal duk nampak gaya jual tiket ni ramai. Kan? Mungkin kita boleh try aku. Baik. Apa lagi? Yang depa kata betul, depa kata wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Yang kami tak boleh nak sama dengan depa satu. Depa sedekah, kami tak boleh sedekah. Depa dengki tak? Dengkilah. Depa dengki kat orang kaya tu pasal depa boleh bagi sedekah, boleh bagi duit, depa tak ada. Tang tu depa tak boleh thank. Maka Nabi kata apa? Tak apalah. Allah Ta'ala buat dah satu cara untuk kamu nak dapat lagu mereka. Nabi kata tasbih sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah, tahmid sedekah. Hampa sebut subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah. Nampak? Tapi nak habaknya dengki kat orang kaya. Siapa dia? Sahabat. Lepas tu Nabi kata yang kedua dia rajulun atahu Allahu ilma. Nombor dua yang kita boleh benci, orang yang Allah bagi ilmu. Kita tengok dia boleh baca Quran elok, dia pandai hukum hakam, dia reti banyak benda, dia tahu apa semua, dia rajin mengaji. Kita pun dengki kat dia. Yang tu boleh. Dia kata hang, aku tengok pagi petang pergi mengaji, alhamdulillah. Aku dengki kat hang. Hang pergi mana pagi petang? Aku pergi petang pergi bersembang burung. Dia dengki kat kita tapi dia tak ghibtah. Artinya tuan-tuan boleh berlawan. Dalam hal ni boleh belah, tapi jarang orang nak berlawan bab ni. Kan? Kadang-kadang saya duk dengar orang cerita, dia duk cerita lah bini dia. Dia kata saya pun letih bini saya ni. Dia cerita betul. Dia pergi rumah orang pasal tu tak habis duk bawa lah pergi rumah orang. Kita yang susah. Dia pergi rumah kawan tu, dia tengok terai kawan tu baru, dia balik minta terai. Pergi rumah kawan tu meja makan baru, dia balik minta meja. Kalau 10 pergi rumah, macam mana? Dia tak abang tengok terai depa. Kita lama dah tak tukar terai. Dia kata kalau tak pergi pun tak apa, ni jahanam. Nampak? Terai berdengki, lapik kaki berdengki, semua nak berdengki. Benda-benda macam tu. Main masjid pun kadang-kadang tuan-tuan dapat pahala tengok. Telekung elok Siti Khadijah. Dia tak tahu Siti apa kan. Baik, cukup apa begini lah. Bab berdengki ni banyak kali dah kita bincang. Cuma nak duk berdengki situ juga lah kan. Salam Ustaz, soalan. Ada soalan. Bolehkah membunuh dengan cara racun binatang seperti biawak, musang, memerang, kera yang merosakkan ternakan dan tanaman? Bolehkah kita bunuh racun binatang seperti biawak, musang, memerang, kera dan di sana ada hadis Nabi SAW. Jawapan pertama boleh. Kita boleh bunuh binatang-binatang yang mendatangkan mudarat. Walaupun ada hadis bincang tentang bunuh semut, khilaf di kalangan para ulama tahu hukum bunuh semut, tapi kesimpulannya boleh tak kita bunuh binatang-binatang yang mendatangkan mudarat bahaya ni? Boleh. Kerana ada hadis Nabi suruh bunuh. Nabi suruh bunuh tikus. Nabi suruh bunuh kalajengking, fuwaisiqah, binatang-binatang fasik. Nabi kata dibunuh ni, Nabi yang sebut dibunuh binatang ni di tanah halal dan di tanah haram. Di tanah haram pun boleh bunuh, tambah di tanah halal. Apa dia? Tikus,
kala jengking, ular, binatang-binatang yang berbisa, yang memudaratkan, maka kita boleh bunuh. Cicak, kan, kita boleh bunuh. Jadi biawak, musang, merang, kera ni kalau dia merosakkan ternakan dan tanaman, kita boleh bunuh. Boleh bunuh dengan cara-cara racun, tembak, apa segala lah, kan. Dia berkata beli rimau. Binatang ni dia bukan tak ada akal, dia ada. Beli rimau, hari pertama dia takut lah. Mai 2-3 hari dia kata rimau apa duk tang ni, kan. Mai mari duk tang ni, mai esok duk tang ni, kan. Tuan-tuan boleh bunuh, ada hadis Nabi suruh bunuh binatang-binatang ni, kan. Baik, berikutnya, saya nak membaca Al-Quran tapi wuduk saya terbatal dan saya malas nak mengambil wuduk. Bolehkah saya meneruskan sahaja membaca Al-Quran tanpa mengambil wuduk terlebih dahulu? Adakah dengan mengambil wuduk menjadi syarat untuk membaca Al-Quran? Apakah kelebihan membaca Al-Quran ada wuduk dengan tidak ada wuduk? Baik. Dia ada dua isu. Yang pertama, sentuh Quran. Yang kedua, baca Quran. Dia beza tu. Satu pegang, satu lagi baca. Kita pergi isu pegang dulu. Menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Ni Al-Quran kita nak pergi pegang dia, nak sentuh dia, kan, nak pegang ni. Boleh atau tidak? Menyentuh Al-Quran dalam keadaan kita tak ada wuduk, tak berwuduk, merupakan perkara yang tidak disepakati di kalangan para ulama. Khilaf. Kerana sebahagian mazhab dia kata tak boleh sentuh kalau tak ada wuduk. La yamassahu, la yamassahu. Tak boleh sentuh melainkan orang yang disucikan. Maksudnya orang yang suci lah. Okey. Itu pendapat yang pertama. Qaul yang pertama, mazhab yang pertama dia kata tak boleh sentuh. Artinya bila tuan-tuan nak pegang Quran, tuan-tuan kena ada wuduk. Okey. Pandangan yang kedua, dia tak mensyaratkan. Kerana dia kata ayat yang kata tak disentuh, tak boleh menyentuh Al-Quran melainkan orang yang melainkan yang disucikan itu merujuk kepada malaikat. Kan? Jadi ada khilaf. Okey. Tu isu sentuh. Al-Quran yang campur dengan terjemahan, yang tu boleh dikatakan sepakat tak apa. Sebab dia bukan Al-Quran. Dalilnya apa? Nabi SAW hantar surat kepada pembesar pemerintah kafir ni. Dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, tulis Al-Quran dalam surat tu, dan yang pegang tu orang bukan Islam. Jadi boleh, kan? Kadang-kadang ada Al-Quran yang ada terjemahan, yang tu boleh pegang. Tapi kalau Al-Quran yang Quran yang mushaf tu khilaf. Khilaf. Tak sepakat. Ada yang kata wajib dan ada yang kata tak wajib, kan? Okey. Baca Quran tak ada wuduk. Yang ni tak ada masalah. Kita nak baca tanpa wuduk. Contoh, tuan-tuan sebelum nak tidur, tuan-tuan nak baca Al-Mulk, tuan-tuan tak ada wuduk, tak ada masalah. Boleh. Tak syarat mesti nak baca kena ada wuduk, kan? Cuma dalam semayang kena ada wuduk lah pasal semayang. Tapi di luar semayang, hatta ada pendapat yang membolehkan wanita-wanita yang haid yang menghafal Al-Quran untuk membaca Al-Quran sekadar ulangan hafalan bagi tak menghilangkan hafalan. Itu bagi wanita yang haid. Jadi bagi tuan-tuan yang tak ada wuduk, takkan nak baca Al-Quran ni, dibolehkan. Bacalah, kan? Mungkin baca di telefon, boleh. Telefon tak kena wuduk, kan? Tengok di telefon, boleh. Jadi yang duk tengok telefon sangat tu, kita jangan duk sangka buruk dia duk baca Quran, kan? Dia duk baca Al-Quran ataupun dia duk dengar kuliah agama. Okey. Lagi apa yang boleh kita sentuh berkaitan dengan cuma Nabi SAW
dia kalau dia tak jawab salam ketika dia berhadas. Yang ni juga mungkin kita boleh tengok dari sudut tu. Ketika Nabi qada hajat, orang mai bagi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Nabi tak jawab. Pasal dia duk qada hajat. Selepas dia qada hajat, dia pergi selesai basuh apa semua, dia pergi wudu. Dia pergi wudu. Baru dia mai dia jawab salam. Artinya Nabi tidak suka membaca menyebut kalimah Allah ni dalam keadaan dia tak suci. Yang ni sebagai satu panduan lah, bukanlah kata wajib kan. Jenuh lah tuan-tuan tak apa. Tak suci orang bagi salam saat-saat pergi wudu kan. Ini daripada masuk adab lah. Kan? Sebagai contoh, orang perempuan selalu tanya, dia kata saya nak tidur. Nak baca lah ayat kursi 3 kul. Nak kena pakai tudung elok tak? Tak payahlah. Bukan syarat kita mesti menutup aurat elok apa semua untuk baca Quran kan. Sekarang-sekarang perempuan dia pakai selendang sikit ataupun dia pakai cekak sikit dia baca Quran. Tak apalah. Tak lagi bini dia, laki dia pula terkejut. Biarkan kenduri mana kan? Dengan tudung apa semua dengan tu okey. Nak baca 3 kul. Kan? Itu tak ada lah boleh orang perempuan kalau dia tak tutup aurat sempurna dia nak baca Quran boleh kan boleh. Dia kadang-kadang dia duduk saja dia tak mau baca dia tidak ingat nak baca Quran nak kena pergi pakai tudung pergi ambil wudu pula tak pergi lepas tu hak yang tak gaduh tutup tudung tak gaduh ambil wudu ni tengok drama tak gaduh dia tengok Jadi apakah kelebihan membaca Al-Quran dengan ada wudu? Tentulah lebih. Membaca Al-Quran dengan ada wudu kerana mengambil apa hukum ambil wudu? Apa hukum ambil ayat semayang? Ambil ayat semayang ni asalnya sunat. Dia hanya wajib jika kita nak pergi mayang. Duk saja. Kalau tuan-tuan kata ambil ayat semayang ni wajib. Kalau kita kata ambil ayat semayang wajib, siapa yang tak ada ayat semayang berdosa. Duk idak pi awak muang duk idak pi bila ayat dosa kalau tak ada wudu. Artinya wudu ni sunat. Nak baca buku ambil wudu, nak apa ambil wudu sunat. Artinya dapatlah pahala. Tapi kalau dia tak ambil tak berdosa. Cuma dia jatuh wajib kalau dia nak semayang. Yang tu wajib. Awak muang lambat sangat kita nak pinat ni. Buat apa dalam bilik ayam? Ambil wudu. Awak pinat kena ambil wudu ke? Tak. Tapi Nabi ni dia suka diri dia dalam keadaan berwudu. Itu bukan pasal pinat. Boleh dapatlah pahala. Ataupun siapa yang pinat dalam keadaan berwudu 2 pahala. Siapa yang pinat tak berwudu 1 pahala. Tak, dia bukan wudu. Dia bukan pasal panah tu, dia pasal ambil tuan-tuan dalam keadaan berwudu ni sentiasa dapat pahala. Apatah lagi kalau ambil wudu dalam keadaan yang tuan-tuan malah nak pergi ambil. Kan? Tuan-tuan rasa malah nak pergi ambil wudu, tuan-tuan pergi ambil, pahala besar. Contoh macam tuan-tuan dah ambil maghrib kan, tak batal. Sat lagi nak mayang isyak, tak batal, tak payah duduk pergi ambil. Tuan-tuan pergi ambil waktu tu, pahala besar. Mungkin sejuk, mungkin malas apa, lawan pergi ambil. Memperbaharui wudu setiap kali salat sunat. Kalau tak batal, katalah tuan-tuan ambil subuh tadi tak batal sampai lohok, boleh mayang? Dia tahu aku tengok tak ambil yang mayang. Subuh tadi ambil dah. Tak batal? Tak. Boleh. Jimat sikit ayat. Tapi kalau dia ulang sunat, dia dapat pahala lebih daripada orang yang tak ulang. Macam tu lah. Okey tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan semua nak pergi ni muzium lah kan. Ada pameran muzium, pakat-pakat pi lah kan. Kita pun nak masuk muzium lah lama lah ni. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.